Okey, Assalamualaikum. Kita sambung soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, ini adalah tajuk 3. Okey, tajuk 3 menyumbang markah sebanyak 3, 6, 12 markah. Jadi soalan yang pertama kita nak cari market equilibrium point. Iaitu kita buat untuk soalan nombor 4 ni, untuk 4A nak cari titik keseimbangan keluk penawaran sama dengan keluk permintaan. Ataupun kalau dia guna perkataan demand function ni adalah bersamaan dengan price function. Okey, so kita tengok nilai kita, fungsi S kita ialah X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 20, manakala demand function kita negatif X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 140. Okey, jadi bila kita bawa ke sebelah kiri, Mama Z dapat 2X kuasa 2 tambah dengan 14X tolak dengan 120 sama dengan 0. Okey, sebelum kita tekan kalkulator tu, kita permudahkan dahulu. X kuasa 2 tambah dengan 7X tolak dengan 60 sama dengan 0. Jadi kita boleh fakturkan, boleh guna kalkulator. Okey, so kat sini Mama Z nampak X darab X 12 darab 5, 60, dan Mama Z perlukan di sini positif, di sini negatif. Jadi dari situ Mama Z dapat jawapan yang pertama, nilainya negatif 12. X pula merujuk kepada kuantiti dan kita harus menolak nilai negatif sebab kuantiti tak boleh negatif. Okey, nilai X yang kedua 5. Jadi kita terima nilai X sama dengan 5. Okey, dari situ kita boleh gantilah sama ada nak ganti dalam supply ataupun demand. Okey, katakan Mama Z ganti dalam supply function. So kita ganti X dengan 5. So 5 kuasa 2 tambah dengan 10 darab 5 tambah dengan 20. Okey, 25 tambah 50. So 75, 95. Okey, jadi kalau kita nak jawab soalan yang pertama tu, dia tanya equilibrium point. Jadi jawapan kita market equilibrium point is kuantiti dulu 5 barulah 95. Itu baru soalan A. Okey, so get ready. Mama Z nak jawab soalan B pula, nak lukis. Tapi sebelum tu Mama Z perlu copy dahulu jawapan ni sebab lepas ni Mama Z nak padam. Okey. So baca dulu soalan. Baca dulu soalan. So kita sambung. Okey, Mama Z nak lukis sketch to function tu, nak lukis so kita perlukan kawasan baru lah. Okey, nak kena lukis biar kena tepat so tajuk ni tak boleh nombor negatif, jadi Mama Z akan lukis kuadrannya kuadran 1 saja. Okey, katakan ni paksi dia Okey. Okey, selesai. So kat sini adalah price. Kat sini adalah quantity. Okey, so mula-mula Mama Z nak lukis
supply tu, yang pertama supply tu Mama Z tengok kat sini ada nombor 20. Okey, satu lagi Mama Z ada demand nombor 140. Jadi Mama Z buat sini 20. Kat sini Mama Z buat 140. Jadi dari situ pelajar tahulah mula-mula supply tu graf dia senyum. Okey, lepas lukis garisan hijau ni terus label supaya tak tertukar. SX sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 20. Itu supply function. Kemudian ada satu lagi graf bermula daripada 140 dan keturunan dia negatif, so dia masam. Ini adalah dx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 140. Okey, so saya dah lukis dah. The two function ni dah lukis. Lepas tu nak sambung ni, mark the region. Represent CS dengan PS. Dia kena mark region. So, dari sini tadi, kalau kita unjur ke bawah ni, kita dapat kuantiti dia 5. Kemudian, nilai pada paksi ni tadi 95. Okey. So, daripada paras ini, nilai yang berada di atas ni, okay, area berada di atas tu, kita namakan dia sebagai consumer surplus. Okay, iaitu consumer surplus. Bahagian ni, area yang warna biru ni. Manakala yang bawah ni kita panggil sebagai producer surplus. Yang warna Mama Z Loret dia warna hitam. Ni producer surplus. Yang atas tadi tu consumer surplus. So kalau kita lukis macam ni, kita dah dapat markah penuh 3. Okay, ini soalan nombor 4B. 4B. Rasanya dah cukup tu. Kat sini kalau ekonomi awak belajar huruf E kosong kan. Matematik namanya equilibrium point. Okey, lepas ni kita nak teruskan lagi soalan C. Kita nak mencari consumer surplus dan juga producer surplus. Okey, awak rujuk dulu rumus. Okey, sebab exam nanti rumus diberi untuk mencari consumer surplus dan juga producer surplus. Okey. Okey, kita pergi kepada 4B. Okey, 4B. Okey, Mama Z nak padam sekejap. 4C. Sebab kadang-kadang nilai consumer surplus dengan producer surplus tu kita tak perlu bantuan graf pun sebenarnya sebab dia beri rumus. Okey, consumer surplus sama dengan kita kena integrate dari 0 sehingga 5 dan fungsi yang terlibat tu adalah demand function. Negatif X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah 140 dx. Yang ini ni biasanya kurungan lah. Tolak dengan nilai X kita tadi 5. Nilai Y kita tadi 95. Okey, kita integrate dulu. Sebelum kita guna kalkulator, integrate biasa dulu. Negatif X kuasa 3/3. Tolak 4 X kuasa 2/2 tambah 140X. Okey, kita akan ganti 0. Okey, tak payah ganti kan. 5 tolak dengan 5 darab 90, 5. 47,
5. Okey, so Mama Z ganti dengan nombor 5 tu. Jadi negatif 5 kuasa 3 per 3 tolak 2. Sebab Mama Z ringkaskan 5 kuasa 2 tambah dengan 140 darab dengan 5. Dan kalau kita ganti dengan kosong pula, kita akan dapat kosong tolak dengan 4, 7, 5. Kosong ni penting kita tunjuk jugalah sebab kita takut ketua pemeriksa kita nanti ikut skema. Jadi bahayalah kalau tinggal kosong tu. Okey, kalau nak kira guna kalkulator terus, sekejap lagi Mama Z ajar. Kalau yang ini, kalau kita kira negatif 5 tu dalam kurungan kuasa 3 okay, per dengan 3. Okey, tolak 2 kurungan 5 kuasa 2. Okey, tambah 140 darab dengan 5. Kemudian tolak dengan 4, 5. Oh, salah kira. Negatif. Okey, 5 kuasa 3 per 3. Tolak 2 kurungan 5 kuasa 2 tambah 140 darab 5 tolak 475. So kita tukar dalam desimal. Mama Z dapat, kita kena ada RM kat sini, RM133.33 dan kita kena pastikan ada simbol RM kerana lebihan pengguna merujuk kepada duit. Duit sebab kita belajar di Malaysia mesti ada RM. Okey, macam mana kalau pelajar nak semak guna kalkulator? Okey, kalau dia nak semak guna kalkulator, kita masukkan yang ini. Negatif X kuasa 2 tolak 4X tambah 140. Okey, ada kat situ nombor 5, kat bawah nombor 0. Okey, dah dapat nilai ni. Kita tolak dengan 5 darab 95. So, kita akan dapat jawapan tak boleh dalam pecahan. So, kita akan dapat sama juga 133.33. Itu jawapan untuk semak jawapan. Dan pelajar kena ingat jalan kerja yang warna pink ini ada markah. Ada markah. Proses ganti nilai pun sangat penting. Barulah jawapan akhir. So, kat situ ada 3 markah. Okey, itu consumer surplus. Ada satu lagi, kita nak mencari producer surplus. Okey. Untuk mencari producer surplus, ada rumus juga. Yang pertama, 5 darab 95 merujuk kepada segi 4. Tolak dengan kita integrate dari 0 sehingga 5. Dan fungsi kita ialah fungsi supply function. X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 20 dx. Okey, so yang ini awak akan dapat 475 tolak. Kita integrate. Akan dapat X kuasa 3 per 3 tambah 10X kuasa 2 per 2 tambah 20X. Awak kena integrate yang ini 0 sehingga 5. Okey, so proses ganti nilai. 475 tolak. Kalau kita ganti dengan 5, 5 kuasa 3 per 3 tambah 5 kuasa 2 tambah 20 darab 5. Dan bila kita ganti dengan 0, kita dapat 0. Okey, so kita cuba kira yang dalam kurungan dahulu. Okey, kalau nak buat 475 pun boleh. 475 tolak dalam kurungan
5/3 tambah 5/5/2 tambah 20/5. Kita tutup kurungan semua sekali. So, kita dapat dalam pecahan, kita tekan button S. So, kita akan dapat RM 208.33. Jawapan lagi sekali wajib ada RM kerana lebihan lebihan pengeluar pun menguji nilai duit. Okey, selesai soalan